Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi ucapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia hidayah dan inayahnya kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ini. Dan insya-Allah kalau 2 bulan yang lepas saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kanser prostat. Kanser prostat bulan lepas tak ada. Bulan lepas pengganti saya bercakap tentang ubat kan, itu bidang dia lah, bercakap tentang ubat. So bulan ini saya kembali dan saya pernah berjanji dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk bercakap tentang kanser yang nombor dua common yang selalu berlaku sama ada di kalangan orang lelaki ataupun orang perempuan. Dia panggil kanser kolorektal. Kolorektal maknanya kanser usus besar. Kanser usus besar. Antara kanser yang paling common. Nombor 2. Kalau prostat tu kanser nombor 5. Hari tu kita lompat terus nombor 5. Kanser nombor 1 masih lagi megangnya adalah breast cancer bagi orang perempuan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat usus kita yang pada hari ini, kalau kita panggil kolorektal tu adalah tempat di mana dah hujung-hujung dah. Hujung-hujung di mana tempat dah sedikit sangat berlakunya penghadaman, tetapi di sana berlakunya proses yang terakhir. Antaranya adalah air diserap semula daripada najis, menyebabkan najis yang asalnya cair, bila keluar tu dia dah berbentuk. So kalau kita ada masalah daripada kolorektal, mungkin ada masalah dari segi hujung, bukan penghadaman tetapi pembuangan, kita mungkin akan ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ni dulu saya terangkan bagaimana kanser terjadi daripada satu sel dia membiak kepada 2, daripada 2 kepada 4, daripada 4 kepada 8, 16, 32, 64 dan 132 seterusnya. Proses yang biasa berlaku di mana pertumbuhan sel sepatutnya sel yang mati diganti dengan sel yang baru. Tetapi apabila pergantian tersebut laju sangat, laju sangat, menyebabkan sebahagian daripada sel-sel itu di luar kawalan, dan dia akan membentuk sel-sel yang bukan sekadar dia membesar sahaja, dia akan pergi kepada tempat-tempat tertentu di mana sel-sel tersebut akan akhirnya menembusi salur darah, menembusi struktur-struktur ataupun organ-organ yang berada di sekitarannya. Itu antara yang dulu saya terangkan awal sebelum kita bincang pasal prostate cancer. Ni kanser ada 2 jenis. Satu dia panggil kanser yang bukan kanser baik, tapi kanser yang tidak brutal. Istilah orang sekarang panggil brutal. Satu lagi kanser yang brutal. Kanser yang tak brutal ni, yang tidak bekeng ni, maknanya dia duduk besar sahaja tapi dia tak ganggu benda-benda lain. Contohnya macam risa. Risa tu sejenis kanser, tapi dia tak kacau benda lain. Dia bengkak, dan kalau kita buat operate,
yang besar yang kita kata sebutir itu adalah tisu lemak sahaja. Tisu lemak. Kita buang tisu lemak tu, selesai masalah. Begitu juga kalau kanser pada payudara orang perempuan, dia ada dua jenis kanser begini juga. Ada jenis kanser yang kalau tumbuh tu dia tumbuh sebutir besar gitu, tapi dia tidak akan melarat sampai pergi ke dinding dada, dia tak pergi sampai ke paru-paru, dia tak pergi hati, dia tak pergi ke tulang. Ini adalah jenis kanser yang paling common berlaku pada orang wanita ataupun gadis-gadis muda. Dia panggil fibroadenoma. Buang butir tu selesai masalah. Tetapi di sana ada satu lagi jenis kanser, dia panggil malignant cancer, di mana kalau dia membesar, dia tak duduk diam. Dia membesar sehingga dia, kalau di tepi dia ada salur darah, dia akan lukakan salur darah. Kalau di tepi dia ada tulang, dia akan menyebabkan kerapuhan tulang. Dan dia akan masuk sel kanser ini merebak melalui salur darah dan pergi kepada tempat-tempat yang kita tak anggar sepatutnya dia pergi. Patutnya kalau kanser di payudara contohnya, dia duduk kat situ je lah. Tapi macam mana kanser payudara boleh pergi sampai ke tulang belakang, boleh pergi sampai ke hati, sampai ke paru-paru, dan sebahagian kecil, lebih kurang dalam 5 hingga 7%, dia pergi sehingga ke otak. Adalah melalui bila dia masuk dalam salur darah, dia masuk, sel dia akan pergi ke darah dan dia ikut darah tu pergi mana. Itu antara perbezaan antara dia panggil benign dengan malignant. Benign ni hok dok ganah, hok malignant tu jenis yang ganas. Ini pun saya tak nak ulang. Faktor-faktor pengesanan awal, of course kanser apa-apa pun kita kesan di peringkat yang lebih awal, lebih bagus, lebih banyak benda yang kita boleh rawat. Tapi kebanyakan disebabkan kanser tu tak sakit. Jarang kanser sakit. Jadi orang akan datang lewat. Orang datang dah stage 3, stage 4. Ada orang yang datang stage 5. But kanser jarang sakit. Cuba tanya orang perempuan yang kena breast cancer. Masa awal-awal, dia tak sakit. Dan menjadi naluri kita, bukan kata orang Melayu, orang mana-mana pun, bangsa apa pun, dok sakit. Apa cara lah? Dok sakit, kita tak ada cara lah. Walaupun benda tu mungkin bengkak, tapi berasa pecek-pecek pun dok rasa sakit. Sentuh jamah, jetik pun tak sakit. Lock lah. Waktu bila dia sakit? Waktu bila kulit dia dah start pecah. Di permukaan dia start pecah. Kalau breast cancer tu, di permukaan dia dah start pecah. Waktu tu sakit. Ataupun kadang-kadang kita diagnose cancer, bila dia mari tu dengan sakit benda lain. Ada orang yang kita diagnose cancer, contohnya macam saya kata dulu, kita diagnose dia cancer prostate, bukan pasal dia datang dengan tanda-tanda kencing payah, kencing sakit, kencing tubik darah. Tak. Bila dia mari dengan sakit belakang, kita x-ray tengok belakang dia, tulang belakang macam kena mamah, kena kekeh di benda. Bila kena kekeh di benda, dia bukan slip disc. Must be something wrong. Bila kita ambil tisu daripada tulang belakang, kita hantar ke makmal, dia balik sebagai kanser dan dia specifically mention, dia sebut spesifik kansernya adalah jenis kanser prostate. Jadi mari kok celah mana tu dia, kadang-kadang dia tak mari sakit dekat tempat yang asal dia, tapi dia mari di tempat di mana dia dah nak orang kata bermastautin, duduk kat situ dah. Okey. So kesan kanser lebih awal, supaya banyak sekarang ni screening tools ataupun kemudahan-kemudahan untuk kita melakukan ujian tapisan untuk kesan kanser. Contohnya kesan kanser breast macam mana, kesan kanser prostate macam mana, kesan kanser macam-macam jenis kanser. Ada cara untuk kita kesan lebih awal. Cuma macam saya kata tadi, kebanyakan orang kansernya datang peringkat yang agak lewat. So bila peringkat yang agak lewat tu, kita kadang-kadang tak boleh nak offer rawatan yang agresif. Okay, 5 jenis kanser utama ikut jantina. Yang pertama sekali bagi orang lelaki, colorectal. Orang perempuan dia jadi nombor 2, colorectal. Sebab orang perempuan dia lebih dominan, kanser yang utama untuk dia adalah kanser breast, payudara.
Orang lelaki yang kedua adalah paru-paru, prostat, limfoma ni adalah kanser kelenjar, limfoma. Kelenjar kadang bengkak dekat leher, kelenjar celah kelengkang. Dah bagi antibiotik pun tak jalan. Bila kita test tengok limfoma. Nasopharynx dulu saya dah beritahu, di tekak kita dekat dengan peti suara, juara badminton kita tu yang kena nasopharynx. Commonly dalam Chinese, kononnya dikaitkan dengan berahi minum sup dalam keadaan di mana panas-panas juga sup. Kalau kanser mulut, biasanya orang India. Dia ada prefer bangsa. Orang India sebab dia makan sirih. Orang perempuan pun boleh kena kanser paru-paru disebabkan oleh second hand smokers. Suami isap rokok, isteri yang dapat. Okey, ni kita pergi pada mauduk yang betul, iaitu kanser kolorektal. Bila kita sebut usus tu dia bermula di usus kecil. Tetapi usus yang sebenar bermula di mulut kita. Benda yang kita makan masuk dalam mulut, turun ke bawah, masuk dalam perut yang betul, lepas tu usus kecil. Kemudian usus kecil ni kebanyakan penghadaman berlaku dekat situ. Usus besar ada sedikit penghadaman, tetapi lebih kepada penyerapan semua dah almost complete. Dia ujung-ujung tu adalah lebih kepada penyerapan air semula dan juga simpanan najis untuk dikeluarkan. Okey. So kalau kita kata ada orang kena kanser appendix tak? Memang ada. Appendix tu yang kecil dekat cecum dia tulis tu. Tu appendix. Benda kecil sahaja, tetapi bila kena appendix, gelepar. Kan? Appendix pun ada kanser. So kolon ni, usus besar, dia ada dibahagikan kepada 3 peringkat. Satu dia panggil ascending colon, kolon menaik. Lepas tu melintang, transverse colon. Lepas tu descending colon, itu kolon. Kemudian yang lengkuk macam S tu adalah sigmoid colon. Bila S dia sigmoid. Kemudian rectum ni ujung-ujung dah dekat takungan najis kita tu. Just a matter of time dia nak tubik. Tu rectum. Orang kena buasir, perdarahannya adalah dekat sekitar rectum. Orang kena buasir, perdarahannya di rectum tu. Salur darah di rectum tu pecah dan dia mengeluarkan darah fresh. Darah hidup. Fresh ni orang Melayu kata darah hidup. Darah merah, darah hidup. Titik ataupun menyembur orang tu. Kalau darah tu darah merah, darah hidup, dia bukan perdarahan di atas lagi. Kalau perdarahan di atas, bahagian atas usus, perdarahan dia tidak akan fresh. Dia akan keluar warna merah kehitam-hitaman. Okay. Kalau najis kita warna hitam, macam minyak tar, macam rambut, perdarahan itu ada biasanya berlaku di perut atas. Perut atas, macam orang kena gastrik, dia sampai jadi luka dalam perut, gastric ulcer dia panggil. Sebab apa dia warna hitam? Bila berlakunya perdarahan, darah itu sebahagian besarnya telah dihadamkan. Darah kita sepatutnya warna merah, hemoglobin. Bila dia pecah, dihadamkan, dia akan keluarkan zat besi dia. Sebahagian besar daripada zat besi yang ada dalam hemoglobin itu keluar, dan dia dihadamkan bila masa turun sepanjang usus besar. Usus dia pergi macam-macam enzim ada, macam-macam jenis penghadaman berlaku. Hujungnya dia akan tukarkan color najis kita warna hitam. Hitam macam rambut ke, tapi rambut dalam surau ni banyak tak hitam belaka dah. Banyak tukar, banyak 90% macam saya pun dah tukar jadi putih dah. Okey. Dan biasanya kalau najis warna hitam, orang kampung panggil apa? Najis tahi gagak. Najis tahi gagak dia kata. Kalau najis tahi gagak ni tengok-tengok sikit lah, tak lama dah dia kata. Biasanya bukan tu sebenarnya. Warna hitam je, najis perdarahan tu mesti dekat atas. Kalau kita masuk skop pun kat bawah ni tak jumpa.
Kita kena masuk ke atas, biasanya luka dia di bahagian atas, bukan bahagian bawah. Kalau bukan di bahagian yang kita nak sebut hari ni, kolon, tetapi dia lebih kepada perut betul, ataupun duodenum ke, ataupun jejunum. Yang ini kita sebut sekarang adalah kolon ataupun kolorektal. Okey. Siapa yang berisiko tinggi untuk dapat kanser usus? Orang yang suka makan benda yang segera, benda-benda yang terproses, sausage, daging burger, dia panggil refined processed food. Sebab kebanyakan benda-benda yang terproses ini dia ada bahan awet, dan bahan awet ini yang trigger kepada DNA kanser. Daging merah, makan dengan kadar yang banyak lah. Ada setengah orang memang dia jadi rutin. Anak dia setiap pagi kalau nak bawa bekal memang kena bawa nugget, bawa daging-daging macam tu. Dia tak makan benda-benda macam kita orang Melayu kan. Okey, ataupun orang yang kurang makan sayur. Sebab kita tak ajar anak kita daripada kecil makan sayur. Kalau makan mi, biasanya ia susun di bira pinggang. Cambah, sawi semua bira pinggan aja. Dia tak makan. Jadi bila kita tak makan sayur, sebab sayur ni menolong proses penghadaman, dari segi dia kekuatan yang ada dalam dia adalah fiber, serat. Serat itu yang akan menolong kita. Sebab Allah SWT jadikan macam-macam benda makanan dalam dunia ni, dan di antara kebaikan dia adalah serat. Serat ini antara fungsi dia, orang yang susah nak buang air, kalau dia makan sayur banyak, makan buah-buahan banyak, dia akan lebih mudah untuk buang air. Sebab serat itu yang akan menolong pegang air dalam najis kita. So najis kita tak kerah. Sama juga macam saya pernah beritahu tuan-tuan dulu, orang minum jus tak bagus. Tak kira jus oren ke, jus apple ke, jus buah-buahan tak bagus. Cara pembuatan dia tu tak bagus. Sepatutnya dia kena blend jus tu, jangan tapis, dan minum dengan adanya hampas-hampas yang sikit tu. Bukannya pakai jus extractor. Kan? Orang sekarang kalau kat kedai, kita pakai jus extractor, masukkan buah lima, oren ke, hot tubik sebelah sini air, hot tubik sebelah sini ni hampah dia. Apa yang kita dapat bila kita minum jus macam tu? Kita cuma dapat fruktos, kandungan gula yang ada dalam buah-buahan tersebut. Kebaikan serat dia hilang sebab kita buang. Tetapi kalau kita blend, kita minum sekali, orang moden ni tidak berahi, berampah, berlekak dekat tekak lah. Padahal itu yang paling bagus. Tuhan jadikan setiap sesuatu tu mesti ada hikmah dia, mesti ada kebaikan dia. Istilah yang kita biasa gunakan, gula adalah racun, penawar dia pada serat. Sebab tu lebih baik makan buah secara raw daripada kita buat jus. Kita makan buah, nak makan buah apple, makan buah apple betul. Sebab kita akan makan dia punya, kita dapat kebaikan jus dia, dan kita dapat kebaikan serat dia sekali. Sebab dia ada macam, setiap racun tu dia ada penawar dia. Kalau kita makan buah direct, kita akan dapat fruktos, totally gula sahaja. Walaupun dia tak nama glukos, tapi nama fruktos. Fruktos ni dia kena pecahkan satu peringkat sikit untuk jadi glukos. Okey, ini antara keratan-keratan akhbar yang mengatakan kanser kolon diakibatkan oleh gaya hidup kita, corak pemakanan kita, apa benda yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Dia adalah di antara penyebab utama kepada kanser kolon ataupun kanser usus besar. Makanan tak seimbang punca hidap kanser usus. Okey. Ini risiko yang dikatalah. Tadi saya dah beritahu sikit tentang beberapa risiko, termasuklah orang Islam yang mungkin tak ambil alkohol kan. Alkohol antara penyumbang utama kepada kanser kolon, termasuk juga kanser hati. Saya rasa saya pernah beritahu ke tuan-tuan dan puan-puan dulu, kalau orang didiagnose sebagai kanser hati, jarang sangat kanser hati itu berpunca di hati. Primary source dia di hati. Jarang sangat. Yang lebihnya cuma tak sampai pun 10% primary cancer adalah di hati. Maknanya dia tubik tu memang di hati. Contohnya dia panggil hepatoma, primary hepatoma, kanser di hati,
Biasanya dikaitkan dengan orang yang ambil minuman alkohol terlalu tinggi ataupun dia panggil alkoholism, kaki botol. Orang yang minum alkohol semua, satu. Yang kedua adalah penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan penyakit pada hati, iaitu jangkitan kuman pada hati dipanggil hepatitis. Sebab apa orang kena cocok hepatitis tu? Antaranya adalah hepatitis, terutamanya hepatitis B dan hepatitis C adalah penyebab utama primary hepatoma. Sebab tu budak-budak kita bagi suntikan vaksin hepatitis, hepatitis B. Hepatitis A walaupun dia menyebabkan jangkitan pada hati, tetapi dia tidak melarat sehingga dapat kanser hati. Hepatitis B dan hepatitis C sentiasa dikaitkan dengan kanser hati. Bila orang tu kita dapat tahu dia kena kanser hati, kita akan cek dua ni. Dia pembawa hepatitis B ataupun dia pembawa hepatitis C. Kalau dia pembawa hepatitis C, automatik hospital akan cek satu lagi. Hepatitis B tak, tapi kalau hepatitis C ni dia jadi rutin di hospital, kita akan cek satu lagi. Hepatitis C dikaitkan dengan HIV. Kebanyakan orang IV mainliner. IV mainliner ni digunakan heroin ataupun morfin secara cocok, dia akan dapat jangkitan hepatitis C, dan hepatitis C ni jarang sangat orang dapat cara lain. Biasanya melalui suntikan. Jadi merebak melalui macam mana HIV merebak lah. Okey, kita berbalik kepada kanser kolorektal. Yang pertama, dia ada kanser yang utama di kalangan orang lelaki, dan kanser yang kedua paling common pada orang perempuan. Usia yang biasa kita diagnose sekitar 50-an ke atas. Dietnya biasa dia banyak makan daging dan juga kurang makan serat, makan sayur tak macam saya kata tadi lah, letak tepi. Pesan dah bila order mi goreng tak mau sayur dah. Jangan letak campur, jangan letak sawi ke. Mi goreng mamak bogel gitu ya, tak ada sayur. Kan? Okey, diet rendah serat. Ataupun orang yang pernah dulu kita diagnose sebagai ada polyps, ada ketumbuhan kecil yang bukan kanser dalam usus, tetapi ketumbuhan itu telah dibuang, dan ketumbuhan itu akhirnya dia akan bertukar juga menjadi kanser, kanser usus. Orang yang kemudian perubahan yang paling biasa, apa tanda-tanda yang paling biasa bagi orang yang kena kanser kolorektal? Saya kata tadi kolorektal dia punya fungsi apa? Najis. Dia mesti berkaitan dengan najis. Antaranya dia perubahan kepada corak pembuangan najis. Najis ni maknanya berok lah, ya. Sekejap dia sembelit, sekejap dia cirit. Lepas tu kadang-kadang dia sembelit, tiba-tiba dia cirit yang agak teruk. Dia panggil spurious diarrhea. Dia cirit yang kadang-kadang orang kata tu kalau ketuk ni memang tubik tu. Tak boleh kontrol. Dia sembelit, lepas tu tiba-tiba dia cirit sampai 5-6 hari tak berhenti. Kemudian dia berbalik semula. Dia sembelit balik semula. Dia bila dia panggil seolah-olahnya macam usus dia tak stabil. Ya, kalau orang biasanya kena diarrhea ataupun cirit berit ni 1-2 hari lepas tu dia settle lah. Dan tak adalah berulang-ulang. Kemudian dia sakit biasanya di bahagian bukan ke atas perut, bahagian bawah, terutamanya bukan sebelah kanan, terutamanya sebelah kiri. Kiri bawah. Kalau kanan bawah sakit tu, majoriti biasanya kita akan fikir pasal appendix dulu. Appendix kita kalau sakit sebelah kanan bawah, bukan kanan atas. Kalau kanan atas ni sakit kanan atas, kita diagnose mula-mula sekali, kalaupun kita tak buat ultrasound apa semua, sakit kanan atas batu hempedu. Terutamanya sakit kat sini sebelah kanan, dia membawa sakit itu ke belakang, batu hempedu.
Kalau sakit pada belakang ni mungkin batu karang dalam buah pinggang, tapi sakit di atas kanan. Kalau di bawah sekali sebelah kanan, appendix. Dia tengok structure lah. Tapi yang kanser usus besar sebelah kiri, usus besar kita sebelah kiri. Dia rasa ketidakselesaan itu sebelah kiri. Kemudian yang benda yang jelas juga adalah berlaku najis. Dia buang najis, kadang-kadang ada keluar darah berlendir. Bukan darah, kalau darah hidup macam saya kata tadi, buasir. Begok orang tubik darah. Kadang-kadang nitik ataupun ada setengah orang kadang-kadang dia najis tak tubik lagi, darah tubik dulu. Biasanya buasir. Biasanya buasir. Tapi kalau darah sikit-sikit, kadang-kadang kita tengok dekat najis dia ada. Untuk orang yang berhari tengok kadang-kadang tak tengok pun hilang tu, masuk dalam mangkuk tandas kan. Ada orang yang tengok, kadang dia boleh tengok. Terutamanya kalau pendarahnya itu terpisah daripada najis. Najis tubik, lepas tu baru darah titik. Biasanya buasir. Kalau kanser ni biasanya dia gomor sekali. Kita susah nak pisahkan najis tu dengan darah tu dengan najis. Dan dia biasanya keluar dengan lendir sekali, Dan kebanyakan orang yang begini, dia akan ada tanda-tanda keletihan yang melampau sebab dia pucat biasanya. Dia pucat. Muka dia akan pucat sebab dia hilang darah secara yang tidak disedari. Sikit. Kalau kita cek hemoglobin dia, kadang-kadang hemoglobin dia kurang daripada 10. Bagi orang lelaki, kalau kurang daripada 10 tu, dah sangatlah kurangnya. Ini adalah antara contoh-contoh keratan akhbar yang mengatakan tentang kanser usus besar. Kanser usus besar ni dia bermula, biasanya setiap benda yang besar dia bermula daripada kecil kan. Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 sehingga tahap 4. Ini tahap-tahap dia. Ketahui 4 peringkat serangan barah kolorektal. Peringkat pertama, kebanyakannya dia duduk, kalau di usus tu dia duduk attach situ je. Tak kira saiz besar ke saiz kecil, tapi dia duduk tu macam orang kata duduk tepek je. Macam tu je. Duduk begitu je. Tu tahap pertama. 5 years survival rate bila kita buang kanser tu lebih daripada 90%. Dia kanser ni bila kita cakap tentang keupayaan untuk hidup selepas daripada kanser, kita biasanya bercakap apa kemungkinan untuk dia hidup, meneruskan kehidupan dia selepas daripada 5 tahun. Sebab tu dia panggil 5 years survival rate. Setiap kanser dia berubah-ubah. Dan setiap tahap tu dia berubah. Kalau tahap yang pertama, kita kesan lebih awal, biasanya lebih daripada 90% dia akan boleh hidup lebih daripada 5 tahun. Tahap yang kedua, apa yang berlaku pada tahap yang kedua? Tadi yang dia tepek kat situ tu, dia dah start masuk ke dalam lapisan dinding usus. Dia dah start, itu tahap yang kedua. Dia dah start masuk dalam lapisan usus. Maknanya kalau kita nak cabut dia daripada pelekatan tu agak payah. Sebab dia dah macam seolah-olah mencengkam kepada dinding usus. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, dia dah makin masuk dalam dan dia setelah bermulanya perebakan dia kepada kelenjar limfa di luar daripada usus. Usus kita ni, sepanjang usus kita macam batang paip, kalau boleh imagine, dia ada kelenjar dia. Kelenjar limfa. Kelenjar limfa ni adalah kelenjar yang akan respon bila benda asing masuk. Dia respon. Tetapi kanser ini merebak pada awalnya, dia masuk terus kepada kelenjar limfa. Kelenjar limfa ni dia akan pergi ngata. Dan dia juga masuk dalam sistem darah. Itu peringkat yang keempat, biasanya dah masuk dalam sistem darah. Dan peringkat yang kelima, di mana dia dah start pecah. Di permukaan dia dah start pecah, dan dia dah pergi kepada, tadi sebab dia masuk dalam sistem darah, dia dah pergi kepada organ-organ yang lain. Bukan duduk dekat situ sahaja, dia dah pergi ke hati, dia dah pergi ke paru-paru, dia dah pergi ke tempat-tempat lain. Tempat yang dia paling suka sekali kelenjar kanser kolorektal, kanser usus besar ni adalah hati. Dia berahi sangat ke hati.
Sebab apa dia pergi ke hati? Kalau kita boleh imbas balik semula proses penghadaman kita, sebelum sesuatu makanan, zat makanan kita masuk balik semula ke dalam seluruh tubuh, selepas dia berada di usus, dia akan pergi ke hati dulu. Dia proses di hati, bahan toksinnya akan dinyahkan. Dia panggil proses nyah toksin berlaku di hati. Sebab tu kebanyakan orang kata kalau bahan-bahan racun ni dimusnahkan di hati. Dimusnahkan di hati. So dia masuk di hati, kemudian selepas daripada dia nyah toksin, barulah zat makanan itu akan diedarkan pada seluruh tubuh. Jadi kalau berlakunya kanser usus besar, tempat yang mula-mula sekali dia akan pergi kepada hati dulu. Sebab tu kalau kita kena kanser hati, tempat yang mula-mula sekali doktor akan cari puncanya usus besar. Macam saya kata tadi, terlalu sedikit kanser yang berasal di hati, sebab kebanyakan kanser di hati adalah bermula daripada tempat lain. Dia boleh jadi, yang paling common sekali, dia bermula daripada usus besar, dia boleh bermula juga daripada breast, dia boleh bermula juga daripada paru-paru. Sebab sistem darah kita memang dia akan pergi ke hati. Sebab tu ada setengah orang kata hempedu ni pahit kan? Sebab dia nyah toksin. Ada dua organ yang biasanya membuangkan bahan-bahan toksin dalam tubuh kita. Yang pertama hati, yang kedua buah pinggang. So jangan bagi beban kepada dua organ ni. Yang pertama hati, yang kedua buah pinggang. So pemakanan kita kalau ada banyak dengan sistem pewarna, bahan awet apa semua, tubuh kita akan cuba paksa untuk menyah toksinkan di dua organ ini. Satu di hati, yang kedua buah pinggang. So kalau kita bagi beban kepada mereka untuk kerja overtime, lama-lama dia akan fail. Jadi ngajuk kok. Mula-mula kerja overtime bagus sebab boleh PT banyak. Tapi bila overtime sokmo setiap hari, tak urut. Balik tak urut cetong. So kanser usus, kalaulah kita diagnose tu tahap 4, bila diagnose tahap 4, maknanya kanser usus tu bukan di usus sahaja, dia dah pergi mengebok ke organ-organ sampingan, terutamanya pada hati. Ini adalah contoh-contoh kanser usus kita yang kita buang. Contoh-contoh ada yang kat bawah tu nampak macam cauliflower, bunga kobih kan, bunga kobih. Ada setengah orang yang kalau kansernya jenis yang mungkin tahap 1 ataupun tahap 2, bila doktor buat operation, apa yang doktor buat adalah buang kanser tu. Kanser kalau kata macam batang pipe tu, kanser dekat tengah, kita buang hot tu. Panjang sikit je lah. Biasanya kalau kansernya 5 cm, kita akan buang belah sini, ambil lebih kurang dalam 2 cm ekstra, yang belah sini 2 cm ekstra. Lepas tu kita cantumkan balik semula. Cantum balik semula ke tak cantum balik semula ni, dia ada kontroversi sikit. Kalaulah kanser dia panjang sangat, ada setengah tu kita tak boleh nak cantum. Kalau kita cantum, dia akan dapat satu istilah kita panggil short bowel syndrome. Contohnya ada satu kes masa saya kerja di Kota Baru dulu, kita terpaksa buang almost 1 meter usus dia. Almost 1 meter. Jadi apa yang berlaku? Bila kita cantum 1 meter ni, sebahagian besar daripada proses penghadaman ni terganggu. Usus yang panjang tu ada penyumbang. Dia ada sebahagiannya sini dia akan hadamkan karbohidrat, yang sini dia hadamkan protein, yang sini untuk serap vitamin, yang sini diserap macam-macam benda. Tapi kita buang sekaligus yang banyak tu, kita cantumkan yang hujung sini kepada hujung sini, dia jadi pendek usus dia. Jadi kalau dia makan tu, dok dang apa-apa, baru tak ada 10 minit, berok terus. Tak ada nak hadam. Kita terpaksa bagi dia makanan yang supaya makanan tu mudah untuk hadam dia. Disebabkan proses penghadaman telah terganggu. Yang kedua, orang akan tanya, waktu bila waktu bake usus tu kan, dia ada colostomy bag. Dengan mana-mana najis dia waktu bake ikut bag ni, dekat tepi usus. Dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bila kanser dia tak boleh operate. Kanser dia teruk sangat, kita tak boleh operate.
Kalau kita operate tu maknanya kadang-kadang keuzurannya tidak mengizinkan kita untuk operate. Ataupun kanser dia dah merebak teruk sangat, kita tak boleh operate. Tapi kita nak bagi dia berok juga. Kasi makan-makan najis tubik kat mana? Jadi caranya adalah kita terpaksa bawa tubik sebahagian daripada hujung usus tu keluar supaya najis yang dia makan hasil pada perkumuhan dalam makanan dia boleh juga tubik ikut ini. Walaupun sebab mungkin di tubik ikut apa dubur biasa tu tak boleh sebab ada blocking dan sebagainya. Ataupun yang tu dia permanent. Dia kena pakai bag permanent. Seumur hidup dia pakai bag. Okey. Ada orang yang pakai bag sementara waktu sehingga luka dalam usus dia yang dia buat operation tu baik. Bila usus luka dalam yang operation tu dia dah baik, then dia masukkan balik semula yang tadi tu supaya dia boleh buang najis macam biasa. Sebab tu dia colostomy bag tu dia ada dua. Satu temporary, satu lagi permanent. Permanent biasanya kebanyakan kanser dah hujung-hujung, dah tak boleh nak operate langsung. Kalau temporary biasanya dia ada peluang untuk dia akan buang air macam biasa balik semula lepas dicantumkan. Okey, jalani ujian saringan kanser kolorektal. Dah mana? Doktor kata tadi kanser ni boleh kesan lebih awal. Kita berasa macam sihat je kalau tanya ada risiko kanser tak? Berasa macam tak ada. Masa-masa semua berasa macam tu tak? Berasa macam tak ada. Berok molek aje. Dah berok tak rajin tengok je pun kan. Ada orang kata kalau tengok ni gigi kuning sebab tengok najis warna kuning, gigi jadi kuning juga. Kan? Adalah orang kata ada hadis macam tu. Okey. Cara yang paling mudah untuk kesan kanser kolorektal adalah tes najis. Tes najis. Itu yang dipanggil IFOBT. IFOBT itu adalah panjang kalau nak sebut nama dia. Tapi caranya adalah kesan melalui najis sahaja. Kalau kita ambil contoh najis sekarang ni, di mana-mana pusat kesihatan, bukan pusat kesihatan, sekarang dia panggil klinik kesihatan kerajaan, free of charge. Free of charge, dia tak charge apa-apa. Kalau kita kata saya ni berasa-berasa macam nak cek kanser usus, dia pun bagi bekah. Tak sampai hati nak ambil bekah ni. Contoh, dia bagi bekah macam bekah air kecing tu. Dia kata balik ke gimana-mana ke berok ke gigi, ambil lah. Contoh, ambil lah najis sikit. Jangan ambil seketul besar tok lentu. Naknya pening orang makmal tu nak test. Dia nak ambil sikit je. Ambil besar macam jari kelingking pun cukup. Ni berok ambil seketul besar macam tu dah lah tak muat bekah kan. Naknya nanti pening kepala orang yang buat tu. Okey, dia panggil immunological fecal occult blood test, IFOBT, immunological fecal occult blood test. Apa yang dia buat test? Dia test, kita tengok kadang-kadang najis kita tak ada darah tu. Kita tengok tak ada pun darah ni, cara mata kasar. Tapi dia gunakan konsep immunological, dia akan test kemungkinan kita tak nampak tetapi sebenarnya sel-sel darah dan juga sel kanser telah dapat detect dalam tu. Dia punya ketepatan test ini, dia range dia adalah 85% sehingga kepada menghampiri 100%. Sebab tu, kalau kita hantar contoh najis ke makmal untuk test benda ni, result dia akan balik positif ke negatif. Gitu je. Dia tak kata ada berapa persen, tak ada. Dia tak sebut macam tu. Dia akan sebut occult blood positif ke occult blood negatif. Negatif tu boleh berasa sedap hati sikit. Tapi bila positif, kemungkinan besar antara 85 hingga ke 98% kita ada kanser usus. Bila dia balik sebagai occult blood positif, test ni mudah je. Kalau dekat swasta kadang-kadang dia charge mungkin lebih kurang dalam 35 hingga tak sampai 50 ringgit pun. Hantar ke makmal, dia akan balik sebagai occult blood positif ke negatif. IFOBT. Dia lebih tepat daripada test yang jenis lama dululah. So kalau dia balik sebagai positif, apa kita nak buat? Kalau dia balik sebagai positif,
Macam saya kata tadi, risiko adalah antara 85 hingga kepada 98% memang kita ada kanser. Jadi, tugas kita yang berikutnya adalah kalau doktor dapat laporan macam tu, tak kira lah kita ni ada risiko, keluarga kita ada kanser ke tak ada ke, tapi kita dah positif. Bila kita positif saja, kalau orang lain positif, pregnant dia suka. Kan? Oh, ni positif benda lain. Urine test positif, double line, orang suka belaka. Tapi kalau macam COVID pun kalau positif orang tak apa suka kan. Yang ni pun kalau positif orang tak apa suka. Sebab lepas daripada ni kita kena tahu you punya kanser tu dekat mana. Kau usus panjang. Kanser tu letak mana ni? Daripada ascending colon tadi, transverse colon, descending colon kepada rectum. Usus tu kat mana? Usus kat mana? Kanser tu kat mana? Kanser tu kat mana dan dah sejauh mana dia pergi? Jadi menjadi tugas doktor adalah untuk buat dia panggil colonoscopy. Colonoscopy ni masuk kamera lah. Jolok punggung dia panggil. Kalau jolok ke atas, tak nampak benda apa. Sebab jolok ke atas ni dia nak tengok sehingga dekat dalam perut sahaja. Usus kecil boleh. Untuk usus besar, dia memang kena masuk ke bawah. Masuk seperong. Orang Terengganu panggil seperong lah. Seperong. Buat pula hidup-hidup gitu. Naknya tu. Dah lah malu sekali kan. Kalau masuk ke ni boleh kira. Tapi kalau hospital kerajaan memang dia buat hidup-hidup kalau masuk ke depan ni. Kan? Terjelai-jelai air liur, keluar air liur menjejeh masuk. Kalau hospital swasta biasanya dia bius. Kan? Hospital kerajaan dia spray dalam mulut ni. Lepas tu dia pun jolok kamera dia. Dia punya kamera tu besar mana? Ni besar ni. Dok akik mana? Dok selesa je. Dia pada bius dia suruh kekoh ada satu benda tu, sebab tak kita kekoh dia punya tube tu kan putus pula kan. Lepas tu baru dia masukkan dalam tu. Kalau di belakang, nak tengok kolon kan. Kolon kena masuk ke belakang. Dia ada yang fleksibel. Ya, saya tengok. Okey, jap. Okey ni. Ada gambar yang sepi tu kan. Yang ini jenis fleksibel. Dia panggil colonoscopy. Dia masuk ke bawah, ke punggung. Dia akan boleh sampai dekat-dekat dengan appendix tu. Dia boleh tengok. The whole. Lepas tu dia panggil colonoscopy. Kalau dulu-dulu, semasa yang tak ada yang fleksibel ni, semasa saya kerja dululah, 30 tahun yang lepas, semasa saya mula-mula kerja, tak ada ni awak fleksibel ni. Kita kena pakai hot rigid. Bayangkan hot rigid ni. Dia tak fleksibel, dia bukan fiber, bukan fiber kalau orang kata macam kan macam fiber gelap macam tu. Ini memang hot rigid tu. Memang dia tak boleh sampai ke hujung. Jadi paling panjang dia pergi lebih kurang dalam 75 hingga 100 cm sahaja. Tapi yang ni dia boleh pergi panjang. Waktu dia tak pakai dah. Yang tu dia panggil sigmoidoscopy, yang rigid sigmoidoscopy. Sekarang ni dia tak pakai. Dia pakai yang macam ni, yang fleksibel, yang dia boleh tolak slow-slow. Pada masa sama, apa yang dia buat? Dia tengok di mana kemungkinan kanser. Dia boleh ambil gambar, bukan dia buat filem tu. Dia ambil gambar untuk tentukan gambaran kanser biasa lain, gambaran polips lain, kanser yang agresif lain, kanser yang tak agresif lain. Satu. Yang kedua dia ambil sampel. Sebab kita kata kanser usus, tapi kanser usus tu jenis benda. Dia ada jenis-jenis pula. Kanser ni dia ada respon dengan ubat, kanser ni tak respon dengan ubat. Dia tak respon dengan kemoterapi. Kita kena buat surgery dan kena buat radioterapi. Ada kanser yang dia respon dengan kemoterapi sahaja. Ada kanser yang benign, kita potong, kita buang, tak payah makan ubat, tak payah kena kemoterapi, tak payah radioterapi. Jadi dia ambil sampel daripada apa yang dia yang dia ragui itu, dan dia akan hantar ke makmal dan kanser tu jenis apa, dan dia boleh buat staging terus. Dah stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ya. Itu contoh benda yang biasanya dia guna untuk buat tadilah test najis tu. Dia bagi, tapi rasanya dia tak pakai ni. Kalau kena kerajaan dia pakai macam botol air kecing tu je. Botol air kecing tu spatula pun tak ada. Spatula ni benda apa dia panggil? Sudu. Sudu tu tak.
Pandai-pandai dah cari sudu sendiri, nak cedok najis kita masuk dalam tu. Biasanya orang pakai spatula dia, kalau di klinik tu kadang-kadang doktor tekan lidah orang nak tengok tonsil. Dia pakai tang spatula ataupun sudu aiskrim je pakainya. Ambil sikit, letak dalam tu, hantar ke makmal. So ini siapa yang patutnya buat saringan, orang yang umur 50, ada tanda-tanda 50 ke atas, ada tanda-tanda kanser kolorektal, bleeding, buang air, susut berat badan, ataupun ada sejarah dalam keluarga yang ada kanser usus. So saya ingatkan balik semula, ujian dia sangat mudah. Dia tak suruh pun kita berok depan dia. Kalau dia berok depan kita, dia memang parok. Kan? Dia suruh hantar, wali rumah tak apa. Gigi berok tu letak, hantar ke makmal. Dia akan, result dia sangat cepat. Tak adalah sampai seminggu baru terbit. Biasanya cepat. Kalau di swasta kadang-kadang dalam masa 1 hari tu, dalam masa berapa jam dia boleh dapat tahu terus. Positif ke negatif? Result dia positif ke negatif? Kalau negatif, bolehlah rasa sedar hati sikit. Kalau positif, second stage dia jumpa doktor akan suggest kita untuk buat sigmoidoscopy. Perlu sangat ke, wajib ke buat? Bukan wajib, tapi sunat muakkad. Kan? Dah tahu dah ada positif, tapi kat mana? Kan, kanser tu kat mana? Kena nak tunggu kita tahu hari ni possibility kita ada kanser, tahun depan lah baru buat apa tu, sigmoidoscopy ataupun kolonoskopi. Sebab kanser ni ada satu jenis penyakit yang kita belum berlari dengan masa. Kanser kita belum berlari dengan masa. Kita lambat, dia akan pergi lebih cepat. Kita bagi masa untuk dia lebih membiak. Kalau kita boleh potong dia, maknanya kita sekat dia daripada pembiakan yang lebih agresif. Ini yang saya kata tadi, dia masuk sampai dekat dengan appendix. So kalau kita masukkan skop tu, kebanyakan kalau buat skop ni, paling tidak kalau skop ke bawah, sebab dia memang tak selesa. Dia kebanyakannya kita akan bagi ubat, kalaupun bukan ubat bius, ubat tidur. Tahu-tahu siap lah. Kalau tak dah lah malu ni, nonggeng kat situ kan. Misi pula orang mah keliling tengok. Kalau dekat hospital yang ada student medik tu lagi 5-6 orang keliling tu tengok. Nak tengok tu, walaupun dia pasang pada TV macam ni untuk tengok dalam usus kita lah. Okey. Ini antara contoh-contoh penyakit, diverticulitis, kanser, polyps. Kadang-kadang kita ada perdarahan dalam usus tapi tak semestinya kanser. Macam saya kata tadi, tak semestinya kanser. Cuma kalau occurred blood positif, lebih daripada sekitar 90% lebih kemungkinan besar untuk kanser usus. Okey, rawatannya pembedahan, kemoterapi, radioterapi. Ini bergantung kepada jenis kanser tu, sel dia jenis apa. Sel yang biasanya tak agresif, bedah saja, lepas tu tak payah kemo. Yang agresif bergantung pada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Okay, kadang-kadang dia perlu buat pembedahan, lepas tu buat kemoterapi. Ada setengah-setengah kanser, kemoterapi pun dah buat sampai 6 cycle, tak boleh kita buat radioterapi pula. Radioterapi ni kita gunakan radioaktif untuk bunuhkan sel kanser. Setiap satu rawatan ni, dia ada kesan sampingan dia. Cuma, bila kita bagi rawatan kepada seseorang, kita always ada neraca timbangan antara benefit dengan side effect. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang yang kalau dah teruk sangat, dah stage 4 datang, lepas tu keadaan uzur, doktor tak buat operation. Sebab dengan buat operation tu, kita akan memendekkan umur dia lebih cepat. Walaupun umur dia Allah SWT punya kerja, tapi kalau kita buat operation je, kita akan kacau. Semasa pembedahan, kita potong salur darah dan berlakunya perdarahan tu, sel kanser masuk ikut luka pada salur darah. So, cara yang begitu akan lebih cepat untuk membunuh dia. Sebab tu antaranya selain daripada dia buat sigmoidoscopy ataupun kolonoskopi tadi, dia buat juga CT scan ataupun MRI. Tujuan dia apa MRI ataupun CT scan ni? Antara CT scan dengan MRI lagi bagus sebab MRI ni dia detail,
Dia boleh tengok kalau lah kata kanser tu seketul macam ni, kita tengok mata kasar nampak macam seketul, tapi bila kita buat MRI, kita boleh nampak sebenarnya salur darah mana yang pergi dekat dia, dan dia dah pergi, kalau dia nampak mata kasar macam ni, sebenarnya dia dah pergi sejauh mana. Dan kalau kita plan untuk potong, sebesar mana dia punya senggat dia kita nak potong. Kalau kita potong sini sahaja, yang tepi-tepi sini tu dah mengebok ni. So kadang-kadang bila kita buat MRI, kita dapat kesan rupanya kanser dia walaupun nampak kat sini, actually dia pergi macam tu. So kita punya senggat dia mungkin jauh sikit bila kita buat operation. Lepas tu kadang-kadang setengah-setengah orang query, kansernya kecil je, doktor bedah muka yang besar. Sebab apa? Sebab possibility benda tu dah pergi ke keliling dia. So kita kena luaskan sikit tempat di mana kita buat. So tip pencegahannya, lakukan physical activity. Please makan sayur, buah-buahan. Dan anak-anak tu memang kita kena buatlah guana-guana pun supaya dia ambil buah-buahan dan sayur-sayuran, sebab fiber yang ada dalam tu Allah dah jadikan di antara benefit dia adalah untuk cegah kanser kolorektal. Kurangkan pengambilan daging merah. Lembu, kuba, kambing daging merah, daging ayam daging putih, ikan daging putih dia panggil. Dan those who are smokers, please stop smoking. Yang tak smoking lagi, don't start smoking. Ada orang kata stop smoking, start vaping. Itu pun tak betul, kan? Istilah orang muda sekarang, stop smoking, dia panggil stop smoking, start vaping, kan? Dia konon-kononnya gunakan vapes untuk berhenti merokok. Tak betul. Vape punya kesan kepada paru-paru, kalau dilihat lebih teruk daripada rokok. Orang kata vapes tak ada nikotin, tapi sebenarnya kalau ikut apa yang data daripada Kementerian Kesihatan dan juga WHO, kebanyakan orang yang guna vape, dalam solution vapes tu, dalam solution dia ada nikotin. Kadang-kadang dia saja mula-mula dia tak bagi yang ada nikotin, cuma rasa macam strawberry, rasa apple, kan? Lepas tu dia letak slow-slow, dia ada stage dia akan letak. Sebab tu orang yang kalau nak berhenti merokok dan start vaping, you are not stop smoking sebenarnya. Ni saya dah ulang-ulang tadi. Okey, itu sahaja. Wallahu a'lam. So sekali lagi saya nak tegaskan, cara pengesanan colorectal cancer sangat mudah. Kita ada rasa macam lain macam je kat perut dan dah makan ubat macam-macam tak baik juga, pergi klinik kerajaan pun tak apa, free of charge sahaja, beritahu doktor boleh tak saya nak check possibility. Tadi sebelum saya datang ke sini, pakar kesihatan keluarga klinik Kuala Kemaman, kebetulan saya jadi ahli lembaga pelawat klinik kesihatan Kuala Kemaman, dia tengok saya punya poster nak cakap pasal colorectal cancer. Dia kata tolong ingatkan kepada jamaah boleh pergi mana-mana klinik kesihatan untuk dapat free of charge servis check tadi najis tu, hantar najis sahaja. So dia akan balik positif ataupun negatif. Wallahu alam. Itu sahaja. Saya harapkan sedikit sebanyak yang saya sampaikan dapat memberikan kesan kepada tuan-tuan dan puan-puan dari segi knowledge-nya. Zaman orang menyambut mahal hijrah ni, marilah kita sama-sama berhijrah daripada benda yang kita tak tahu kepada benda yang tahu. Daripada kita tahu sikit-sikit, kita tahu banyak. Daripada kita tidak mengambil tindakan apa-apa untuk menambah kebaikan kepada kesihatan kita, kita menambah kebaikan kepada kesihatan kita, sebab kita orang Islam, kita ada banyak lagi tugas yang perlu dalam perjuangan Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.